Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini kita nak ulas sekali lagi tentang isu 1MDB. Beberapa hari yang lepas, Tokoh Mat pernah mengatakan bahawa isu kluster mahkamah dan kluster 1MDB sudah dianggap oleh beliau sebagai satu perkara yang sudah basi. Tidak perlu diperkatakan lagi dan tidak akan membawa apa-apa makna maksud lagi, kerana menurut beliau walaupun isu itu telah dibawa dalam PRN Johor dan Melaka, namun Najib Bosku tetap dikerumuni oleh rakyat menjadi popular di tengah-tengah rakyat. Tetapi pada hari ini aku nak tunjuk pada kamu semua betapa isu yang dikatakan oleh Tokoh Mat sebagai telah basi itu sebenarnya tak boleh diterima. Kenapa? Isu ini tak akan basi dalam masa berpuluh tahun. Selagi hutang 1MDB itu tidak selesai, selagi pembayaran 1MDB belum selesai, selagi itulah isu ini tidak akan jadi isu yang basi. Hal ini kerana kita belum melihat satu perkara pun. Aku secara peribadi tak tahu pun apa sumbangan 1MDB kepada Malaysia. Apa sumbangan 1MDB kepada pembangunan Malaysia. Yang ketahuan kemarin adalah apabila diumumkan oleh Tengku Zafrul di Dewan Rakyat bahawa faedah hutang tahun ini saja yang perlu dibayar melalui hutang 1MDB, kerana hutang 1MDB adalah berjumlah RM 1.57 bilion. Bayangkan, adakah anda setuju apabila Tokoh Mat mengatakan ianya sudah basi? Aku fikir mungkin kalau mau menyalahkan Najib, mau menyalahkan apa yang dilakukan itu, ya mungkin itu akan orang lupa. Tapi jangan dilupa, hutang ini tak akan pernah selesai lagi dalam masa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tahun, mungkin sehingga puluhan tahun. Kerana kemarin saja Tengku Zafrul mengumumkan bahawa negara telah membayar RM 1.5 bilion hutang 1MDB pada tahun ini. Lebih RM 1.57 bilion akan dibelanjakan kerajaan pada tahun ini bagi membayar faedah daripada hutang 1MDB. Bermaksud sebenarnya Malaysia dalam satu bahaya yang besar. Bayangkan, kita belum lagi membayar prinsipal daripada 1MDB, kita baru membayar faedah daripada hutang 1MDB sahaja mencecah 1.57 bilion. Jadi, adakah benar apa yang dikatakan oleh Tokoh Mat itu, iaitu isu 1MDB dan kluster mahkamah telah basi? Aku tak setuju dengan hal itu. Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz memberitahu anggaran itu dibuat dengan andaian kadar tukaran mata wang ringgit Malaysia dengan dolar Amerika ialah pada kadar RM4.50 bagi setiap $1. Bayangkan kalau dolar terus meningkat dan nilai mata wang Malaysia terus merosot. Ini akan menjadikan nilainya akan menjadi lebih besar, lebih membunuh dan akan lebih menjerumuskan Malaysia ke kancah yang lebih dahsyat dan lebih bahaya. Menurut Tengku Zafrul, pembayaran faedah itu dibuat 2 kali setahun mengikut jadual yang telah ditetapkan. Tengku Zafrul memberi tahu Dewan Rakyat mengenai hal itu sebagai jawapan kepada seorang ahli parlimen daripada Pakatan Harapan dari Labis, iaitu Pang Hock Leong. Terdahulu, Pak bertanya kepada Kementerian Kewangan mengenai bayaran faedah bulanan yang diperlukan kerajaan untuk membayar hutang 1MDB. Sebelum ini, media melaporkan setakat 30 Jun lalu, baki komitmen hutang 1MDB ialah sebanyak RM 32.08 bilion.
Ini satu jumlah yang besar, bukan jumlah yang kecil. Dan seperti yang aku kata sebelum ini, di awal-awal daripada ulasan ini, sehingga kini aku masih tak dapat lihat di mana sumbangan 1MDB kepada pembangunan Malaysia. Tak tahulah, kalau aku saja yang tak tahu. Tapi kalau kamu tahu, bolehlah tolong tinggalkan komen dalam ruangan ini, supaya semua orang tahu, ataupun Anda juga tidak mengetahui apa sumbangan 1MDB kepada pembangunan Malaysia pun. Padahal hutangnya setakat ini media melaporkan sehingga 30 Jun, baki komitmen hutang 1MDB ialah sebanyak 32.08 bilion. Itu baki hutang. Belum dikira dia punya kadar bunga. Jadi kadar bunganya yang dibayar oleh Malaysia pada tahun ini membayar faedah ialah faedah yang perlu dibayar 1.57 bilion. Kata Tengku Zafrul lagi, pada antara April 2017 dan Mei 2022, kerajaan menyalurkan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman atau pendahuluan berjumlah RM10.85 bilion melalui Kementerian Kewangan dan Kementerian Menteri Kewangan diperbadankan MOFINC untuk melunaskan komitmen hutang dan faedah 1MDB. Jadi kerajaan pula terpaksa menanggung beban hutang 1MDB ini. Aku nak dengar jugalah apa komen Najib tentang hal ini. Ialah kan Najib tu selalu cepat sangat dia membalas di dalam media sosial, terutama di dalam Facebook. Sehingga beliau digelar sekarang sebagai Perdana Menteri Facebook. Dan aku masih ingat satu ketika dulu Najib pernah kata dalam di Dewan Rakyat, beliau kata tidak ada 1 sen pun duit rakyat diguna untuk membayar hutang 1MDB. Itu pun aku tak setuju. Zafrul juga berkata sehingga 30 Jun, jumlah dana 1MDB yang berjaya diperoleh semula ialah berjumlah RM19.28 bilion, termasuk dalam pelbagai bentuk mata wang asing seperti dolar Amerika Syarikat, dolar Singapura, dan dolar Australia. Yang aku harap sangat sebenarnya adalah wang yang disimpan oleh Jolo. Kerana baru-baru ini Jolo telah pun menawarkan RM1.6 bilion untuk menyelesaikan isu pertuduhannya di mahkamah melalui kepada Malaysia. Dan dia yang menjadi orang tengahnya adalah Apandi Ali, bekas Peguam Negara Malaysia. Persoalannya, dari mana Jolo mendapat uang itu kalau dia tiada duit? Maknanya Jolo sebenarnya mempunyai uang yang masih banyak. Jadi apa kata kalau rampas duit itu untuk bayar hutang 1MDB? Itu dulu ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.